Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 Sains. Okay, so hari ni kita jumpa untuk belajar mengenai bab 5. Okay, bab 4 kita dah settle. So, bab 5 iaitu bab genetik. Okay, apa tu genetik? Genetik tu adalah pewarisan lah. Dia lebih kepada sesuatu pewarisan gen. Gen kepada setiap manusia. Okay, so bagaimana? Jom kita tengok. Okay, dalam bab ini, okay, untuk 5.1 kita akan belajar pembahagian sel. Okay, sebelum kita masuk kepada pembahagian sel, okay, okay, kita tengok dulu, okay, apakah yang membawa, yang terlibat, okay, apakah bahan, okay, apakah yang terlibat dalam proses pembahagian sel. Okey, yang terlibat dalam pembahagian sel, okey. So kamu akan diperkenalkan mengenai yang pertama iaitu gen, DNA dan kromosom. Okey, apa tu? So benda ini semua adalah terlibat dalam pembahagian sel. Sebenarnya, okey, masa tingkatan 1 kamu dah belajar, okey, dalam sains mengenai pembahagian sel. Okey, sebenarnya benda ini semua berlaku dalam nukleus. Okey, pembahagian sel ini berlaku dalam nukleus. Okey, dalam nukleus ni kita ada kromosom. Okay, kromosom bentuk dia macam X ni. Okay, apa itu kromosom pula? Okay, kromosom pula adalah satu berbenang halus. Dia berbenangnya kecil je. Okay, berbenang halus yang mana dia terdiri daripada asid nukleik, protein panjang dan berlingkar. Dekat dalam mana? Dekat nukleus. Untuk setiap kromosom ni, okay, setiap kromosom ini dia membawa molekul panjang yang kita panggil DNA. Kita tengok pula apa tu DNA. So, DNA ini adalah deoxyribonucleic acid. Okay, yang mana dia terdiri daripada unit asas dikenali sebagai nukleotida. Okay, dalam nukleotida ada 3 ya. Okay, ada 3 komponen iaitu gula deoksiribonasa, okay, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okay, DNA ini pula ada 2 rantai. Okay, 2 rantai yang berpintal yang terdiri daripada polinukleotida. Okay, yang mana antara satu sama lain dia akan membentuk suatu struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Okey, dalam DNA pula dia akan membawa setiap gen. Okey, contohnya gen macam mana nak menggulung lidah, okey, cuping telinga, warna biji mata, okey. Setiap gen ni adalah unit pewarisan. Okay, yang mana unit pewarisan ni dia menentukan apa ciri-ciri individu tu. Okay, gen ini dia tersusun dalam segmen dekat mana? Gen ini dia akan tersusun dalam segmen DNA. Okay, DNA ni tadi kat mana? Dekat kromosom. Okay, so itulah kaitan antara kromosom, DNA dan gen. So, kita tengok. Sebenarnya, ketiga-tiga yang kita belajar tadi, yang besarnya adalah kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gen. Okey. Setiap spesies dekat dunia ni ya, dia membawa bilangan kromosomnya tetap. Okey. Sel soma, okay, soma tu sel kulit lah. Okay, sel kulit dia mengandungi 46 kromosom. So, 46 kromosom. Okay, setiap kromosom ni dia berpasangan. Kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Okey, kromosom homolog ini, okay, dia susun mengikut saiz. Okey, susunan ini kita panggil dia sebagai kariotip. Okey, sama ada kita ada kariotip lelaki ataupun kariotip perempuan. Okey, kromosom boleh dibahagikan kepada autosom dan kromosom seks. Apa tu autosom? Okey, autosom tu sifat. Kromosom seks tu adalah jantina. Sifat apa? Contohnya warna mata, kebolehan menggulung lidah dan jenis rambut. Okay, that is a autosom. Okay, ingat balik dalam kromosom ada 2 iaitu sifat ataupun jantina. Autosom atau kromosom seks. Okay, kromosom seks ni yang selalunya yang last ni lah. Okay, yang last kali, kalau XY ini adalah lelaki, kalau XX ini adalah perempuan. Okay, so ini yang cikgu cakap tadi. Kromosom ada 2, iaitu kromosom seks dan autosom. So, autosom ni dia lebih kepada sifat. Okay, dia lebih kepada sifat. Okay, kromosom seks pula ada 2, iaitu kromosom seks X dan Y. Ingat, kalau XY tu lelaki, XX itu adalah perempuan. Okay, kita masuk yang
bab yang penting dalam ni iaitu pembahagian sel. Okey, pembahagian sel kita ada dua. Yang pertama ialah mitosis dan satu lagi ialah meiosis. Kita tengok apakah perbezaan dia. Okey, kalau mitosis ni, okey, pembahagian dia, okey, dia berlaku dalam sel soma. Okey, dia berlaku di dalam sel soma, manakala meiosis dia berlaku dalam organ pembiakan. Okey, mitosis proses pembahagian sel yang mengandungi dua sel anak yang seiras dengan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama. Maksudnya nanti kalau dia bahagi, dia akan menghasilkan benda yang sama. Tapi kalau meiosis, tadi ada dua sel kan? Okey, sekarang ni daripada satu sel dia akan menjadi 4 sel anak. Yang mana dia tidak seiras. Yang tadi dia seiras. Okey. So, kalau meiosis pula, okey, mitosis lagi sekali. Okey, mitosis ni kalau pada manusia, dia berlaku pada sel soma lah. Tapi kalau pada tumbuhan, dia berlaku pada hujung akar dan pucuk tumbuhan. Hujung akar dan pucuk tumbuhan. Okey, yang mana dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Itu yang tadilah maksud yang tadi. Okey, kalau organ pembiakan untuk meiosis ini pula, okey, dia berlaku pada organ pembiakan. Kat mana organ pembiakan? Okey, kalau manusia, okey, pada untuk lelaki dia berlaku pada testis. Okey, pada perempuan dia berlaku pada ovari. Okey, so kalau tumbuhan pula, berlaku pada enter dan ovari. Okey, itu sahaja kamu kena tahu. Mitosis sel soma, meiosis organ pembiakan. Mitosis akan menghasilkan yang sama, genetik yang sama, seiras. Tapi meiosis dia tidak seiras. Okey, kalau mitosis dia akan menghasilkan 2 sel anak. Tapi meiosis dia akan menghasilkan 4 sel anak. Mitosis berlaku pada sel soma. Meiosis berlaku pada organ pembiakan. Apa sel soma? Sel soma adalah sel kulit. Okey, pada tumbuhan pula pada hujung akar ataupun hujung pucuk. Okey, pada meiosis pula untuk organ pembiakan lelaki pada testis. Okey, yang perempuan berlaku pada ovari. Okey, yang mana kalau tumbuhan pula pada enter dan ovari. Okey, kemudian inilah proses. Okay, ini adalah proses mitosis. So, cikgu nak kena ingat ke cikgu? Ya, kena ingat. Okey, yang pertama adalah profasa. Okey, profasa ni pada peringkat ini, kromosom dia akan memendek, menebal. Okey, memendek dan menebal yang mana setiap kromosom ini dia ada di tengah dia adalah kromatid. Tengah ni adalah kromatid, dia bercantum pada dua kromatid. Okey, yang mana membran nukleus dan nukleolus akan terurai. Kemudian pergi kepada peringkat seterusnya iaitu peringkat metafasa. Okey, kat mana? Okey, metafasa ni pula tadi dia dekat dia kromosom memendek dan menebal. Pada peringkat metafasa dia akan tersusun dekat sata. Okey, dia akan tersusun dekat sata. Okey. Gentian gelendong melekat pada sentroma. Okey, pada tengah-tengah lah. Okey, dia akan gelendong kat tengah ni, dia akan melekat pada setiap sentroma. Okey, setiap sentroma tengah-tengah ni ya. Okey, kemudian, sentroma tadi, sentroma yang kat tengah tadi, dia akan bahagi dua. So, dia akan bahagi dua, yang mana dia akan bergerak. Okey, satu pergi ke kutub yang berasingan. So, dah bahagi, so dia akan pergi ke satu kutub ke kiri, satu akan kutub ke kanan. Itu pada peringkat anafasa. Okey, kemudian adalah peringkat telofasa. Yang mana dia dah bahagi tadi, dah pergi ke kutub yang bertentangan. Nanti membran kromatid akan sampai ke kutub bertentangan dan membran nukleus dan nukleus akan membentuk. So, kamu nampak kan? Suatu membran nukleus dekat kutub sebelah kanan akan terbentuk, sebelah kiri pun akan terbentuk dan nukleolus dia adalah sama. Okey, nukleolus dia adalah sama. Okey, kemudian sitoplasma. Okey, yang sitoplasma ni dia akan membahagi. So, terhasillah 2 sel anak yang mana genetik dia adalah sama seperti gen daripada sel induk. Okey, itu mitosis. Okey, mitosis ada profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okey, 4 ya. Okey, kemudian kita pergi kepada meiosis. Okey, untuk meiosis
Okey, untuk meiosis, kita ada meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, dalam meiosis 1, ada profasa 1, metafasa 1, anafasa. Untuk meiosis, okay, peringkat yang pertama kita panggil meiosis 1 iaitu profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Okay, yang mana tadi mitosis dia ada satu peringkat saja. Okay, untuk meiosis kita ada dua peringkat, yang mana kalau peringkat yang pertama tu sama kita letakkan 1. Kaedah dia sama juga, okey. Sebab itu tadi meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Mitosis dia akan menghasilkan 2 sel anak. Okey, pada peringkat profasa 1, okey, pada yang peringkat ini, okey, pada peringkat ini kromosom dia akan memendek dan menebal. Okey, dia akan memendek dan melebar. Okey, kemudian dia akan kelihatan jelas. Okey, pada peringkat ini pindah silang akan berlaku. Okey, apa tu pindah silang? Okey, kamu nampak tak kaki kromatik pada kromosom ni? Okey, kaki dia ni dia akan pada kromatik ini dia akan bersilang. So dia apa fungsi dia? Untuk memindahkan atau untuk pertukaran maklumat genetik. Pertukaran maklumat genetik di antara kromosom yang berpasangan iaitu kromosom homolog. Okay, bila dia dah pindah silang pada peringkat profasa ini, okay, dia akan tersusun pada satah katulistiwa. Okay, pada peringkat ini juga gentian gelendung akan melekat pada sentroma. Okay, gentian gelendung akan melekat pada sentroma. Nampak kan? Okay, kemudian pada peringkat anafasa, kromosom yang tadi dia akan berpisah pergi ke kutub yang berlainan. Okey. Okey, kemudian pada peringkat telofasa yang mana sitoplasma ini akan membahagi. Okey, dia akan membahagi pada peringkat akhir iaitu meiosis akan tamat. Okey, kemudian tak stop kat situ. Dia dah bahagi dua kan tadi. So setiap yang sel yang dibahagikan ini dia akan masuk pada peringkat meiosis kedua. Okey, pada peringkat meiosis kedua sama lagi sekali tapi pada peringkat ini okey, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Sama juga tapi kalau profasa yang kedua ni pada peringkat meiosis dia tak ada pindah silang. Sebab tadi dah pindah silang. So ini dia tak ada pindah silang. Okey, cuma nanti kromosom nanti okey gentian gelendung akan mula terbentuk. Okey, pada peringkat metafasa, okey macam biasa tadi kromosom dia akan susun pada satah. Okey, dia akan beruntung pada satah dan gentian gelendung akan melekat pada sentroma. Okey, dia akan melekat pada sentroma. Okey, kemudian pada peringkat anafasa, so pada peringkat anafasa, okey, sentroma yang tadi ada 4 kaki, dia akan bahagi 2, dia akan jadi 2. So dia akan jadi 2. Okey, mana sentroma tadi dia akan membahagi, okey, membahagi 2 dan kromatik kembar akan berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, pada peringkat kemudiannya, okey, telofasa 2, yang mana pada peringkat telofasa 2 sama juga, sel yang tadi dia akan membahagi. So 4 sel anak yang tidak seiras. Kenapa dia tak seiras? Sebab tadi pada peringkat yang pertama, profasa yang pertama tadi pindah silang berlaku. Okey. Yang mana bilangan kromosom nanti dia akan jadi half. Dia akan separuh daripada kromosom sel induk. So dia akan jadi separuh daripada sel induk. Okey, ingat ya, mitosis ada satu saja peringkat yang akan menghasilkan 2 sel anak. Tapi pada meiosis dia akan menghasilkan 2 peringkat yang mana dia akan menghasilkan 4 sel anak. Dekat dalam ni dia ada proses pindah silang. Okey. Kemudian kita tengok apa perbezaan dia. Tadi kita dah belajar. So, apa yang cikgu cakap tadi pun kamu dah boleh nampak. Iaitu, okay, pada peringkat mitosis, okay, dia berlaku pada sel soma. Okay, berlaku pada sel soma. Tapi meiosis berlaku pada sel pembiakan. Mitosis 2 sel anak. Meiosis 4 sel anak. Okey, mitosis tak ada pindah silang. Tapi meiosis ada pindah silang. Mitosis sel anak seiras, okay? Dia akan seiras. Tapi kalau meiosis dia berbeza. Sel anak tu berbeza dari segi genetik. Okay, mitosis dia tak ada variasi. Tapi kalau meiosis dia ada variasi. Okay, untuk mitosis bilangan kromosom dia sel anak sama. Tapi pada meiosis sel anak akan jadi separuh. Okay, ini adalah persamaan dia. Okay, persamaan dia kedua-dua ini adalah replikasi DNA dan salah satu jenis jenis untuk pembahagian sel. So, apa kepentingan mitosis dan meiosis ni? Okey.
Kalau bagi untuk mitosis, okay, pada peringkat mitosis, okay, mitosis penting untuk pertumbuhan organisma. Contohnya kalau hujung pucuk pokok itu dipatahkan, dia akan tumbuh pucuk yang baru. Okay, kalau meiosis pula akan penghasilan gamet. Okay, dia sebab dia berlaku pada sel organ pembiakan. Okay. Mitosis ini penting ya. Sebab apa? Dia boleh menggantikan sel-sel yang rosak. Contohnya kalau kamu terkena air panas dekat kulit kamu, so sel kulit yang baru dia akan terhasil. Dia tak akanlah akan kiranya dia akan jadi yang sama juga seperti terbakar. Tak. Dia akan menghasilkan sel yang baru. Yang mana atau sel rosak ataupun sel mati. Okay? Kalau kamu tercedera ataupun rosak. Cedera ataupun terluka. Okay? Mitosis berguna dalam pembiakan aseks bagi sesetengah organisma, contohnya macam amoeba. Mitosis. Yang ini dia kata. Mitosis dia kata kalau kulit dia terluka dia akan menghasilkan satu sel yang sihat. So, dia akan menggantikan sel yang baru. Maka dia pun akan tumbuh. Mitosis akan menghasilkan sel baru yang sama macam sel induk. Tak adalah kalau contohnya terbakar dekat kulit, dia akan tumbuh bulu pula. Tak. So, dia akan menghasilkan kulit jugalah. Dia akan menghasilkan sel kulit dan juga. Kemudian ni contohnya lah bagaimana proses pertumbuhan yang berlaku pada hujung akar dan tumbuhan. Yang ini pula kalau dekat sini contohnya luka, so dekat sini akan berlakunya proses mitosis untuk menggantikan sel yang rosak. Dia akan menghasilkan sel yang rosak. Yang ini pembiakan aseks dalam ameba. Pembiakan akses dalam ameba. Dah habis. So kita pergi kepada praktis formatif 5.1. Yang pertama, gen. Maksud gen. So nombor 1. Soalan nombor 1A. Apakah yang dimasukkan dengan gen? So, kamu boleh tengok dalam buku. So, gen, apa maksud gen? Kemudian kamu ambil maksud kromosom. Dalam buku teks pun ada. C adalah DNA. Ini pun dalam buku teks ada. Bahagian atas sekali. Bahagian atas sekali yang mana maksud gen, DNA dan kromosom. Cikgu nak salin semua ke? Tak payah. Kamu hanya salin. Kalau macam ini, start daripada sini, pergi ke sini. Kalau untuk DNA, DNA, asid deoksiribonukleik yang terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Ini adalah DNA. Ini adalah DNA. Kemudian pergi kepada gen. Gen pula kamu salin daripada sini pergi ke sini. Unit asas pewarisan yang menentukan ciri individu. Kemudian kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya pula adalah berkenaan dengan di mana proses mitosis dan meiosis berlaku. So, mitosis berlaku pada sel mitosis, kamu tulislah. Mitosis berlaku pada sel soma. Kalau meiosis pada organ pembiakan. Organ pembiakan. Kemudian, apa persamaan dan perbezaan meiosis dan mitosis? Kamu hanya salin sahaja yang ini. Itu sahaja kerja yang kamu perlu buat untuk hari Isnin ini. So, apa-apa pun saya ucapkan tahniah sebab kamu semua sudah berjaya sampai ke bab 5 dan berjaya untuk belajar secara online. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.